Jadi cikgu akan mula rekod. Okey, bukan apa sebab ada yang Muslim. Jadi isyak ni awal. Jadi memang kena habis tepat. Okey. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Aulia ada ke kat situ Aulia? Ada cikgu. Ada. Syifa ada Syifa? Ada cikgu. Okey, jadi cikgu akan teruskan dah kelas kita. Faril, boleh cikgu teruskan Faril? Sila cikgu. Okey, jadi cikgu akan mula share soalan di hadapan. Mula share screen lah. Okey, jadi cikgu akan mula share screen. Okey, jadi mana yang lain ni? Cikgu rasa cikgu lambat dah. Ada yang lambat rupanya. Okey, jadi kita punya fokus pada hari ini adalah hari ni tau. Minggu depan tak ada kelas tau. Sebab bulan 10 dia cukup 4 cycle pada hari ini. Jadi minggu depan tak ada kelas. Kena ingat tu. Okey. Jadi kita punya fokus pada hari ini, pada minggu ni adalah topikal di tingkatan 4, bab 5 dengan bab 6. Okey, jadi boleh buka terus buku teks matematik tingkatan 4. Boleh buka. Okey, kita terus buka kepada bab 5 dengan bab 6. Okey. Jadi dia senang je lah. Soalan ni dia senang sahaja sebab bab 5 tu senang je. Tapi still lagi ramai ada yang salah kat situ. Jadi janganlah salah dekat situ. Okey. Sekejap. Lama pula nak buka ni. Okey, bab 5 dan bab 6. Bab 6 tu dia orang kata dia mencabar sikit tapi tak apalah. Okey, ni dia. Kita akan belajar bab 5 dengan bab 6. Bukan belajar, kita buat revision. Bab 5 adalah tentang rangkaian teori dalam graf dan bab 6 adalah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi dua-dua soalan tu cikgu dah susun. Bahagian yang pertama rangkaian dalam teori graf. Selalunya teori graf ni sikit je lah. Sikit sahaja. Okey, jadi cikgu nak mulakan dah kepada kelas yang kita punya soalan ni. Kita punya soalan adalah bergantung kepada kita punya kuis. Jadi ramai tak buat ni. Kena buat dulu. Kena buat dulu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Antara situasi berikut yang manakah tidak boleh dimodelkan sebagai graf berpemberat? Okey. Jadi untuk dalam bab 5 kita ada sesuatu terms. Kita panggil dia graf berpemberat. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia weight graph. Okey. Graf berpemberat ni adalah satu garis lurus yang mana kita boleh sertakan nilai di tengah-tengahnya. Dia ada nilai di tengah-tengah dia. Ada nilai di tengah graf. Nilai tu yang menjadi dia punya pemberat. Nilai tersebut dia boleh jadi apa-apa nilai. Sebagai contoh, dia boleh jadi jarak. Jarak ni paling common lah. Jarak. Dia boleh jadi dalam keadaan masa. Dia boleh jadi dalam keadaan apa-apa yang sesuai lah. Jadi kalau contoh, kalau cikgu nak tunjuk jarak kan. Okey, 30 meter. 30 meter ni akan jadi kita punya pemberat untuk kita punya graf ni. Boleh faham ke? Boleh cikgu. Inilah yang dimaksudkan berpemberat. Dia ada nilai dekat tengah-tengah tu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Jarak. Jarak boleh lah. Jarak boleh letak kat sini. Jadi A ni adalah betul. Sekarang dia kata tidak boleh. Okey. Nombor B. Harga barang yang dibeli oleh ibu. Okey, jadi kat sini B ni adalah tak boleh. B ni
kita bercakap tentang harga barang harga barang boleh ke harga barang yang dibeli oleh ibu di pasar Arai. Okey, boleh lah, boleh, sorry, boleh. Okey, harga barang yang dibeli, maksudnya sepanjang perjalanan tu berapa ringgit dia habis, macam tu lah. Okey, C, masa. D ni adalah jawapan dia, arah yang dilalui oleh seorang penghantar makanan. Kenapa? Sebab bila dia bercakap tentang arah, dia bukan graf berpemberat. Kita panggil dia graf terarah. Okey. Graf terarah dia lain. Graf terarah dia tak perlukan nilai di tengah-tengah. Dia tak ada nilai. Tetapi dia wajib ada arah anak panah. Sama ada dia ke sana ataupun dia ke sini. Tapi dia kena ada arah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, Okey. cikgu. Alright. Jadi kalau kata graf berpemberat dan graf terarah. Jadi, tengok graf yang pertama ada pemberat dan ada arah adalah satu graf yang kita gabungkan dua maklumat. Yang pertama maklumat arah direction dia. Yang kedua adalah pemberat dia. Dia boleh jadi 30 meter. Ni adalah contoh graf berpemberat dengan graf terarah. Okey, selesai dah nombor 1. Cikgu nak pergi kepada yang seterusnya. Nombor 2. Boleh ke semua? Okey, boleh. Boleh cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Antara yang berikut, yang manakah graf mudah? Okey. Graf mudah. Okey, dia ada nota sebenarnya. Aduh, cikgu terlupa lah. Graf mudah kejap Graf mudah. Kejap, bagi cikgu masa kejap. ALT. Graf mudah. Mana nota dia? Jumlah bilangan tepi gelong. Graf mudah ada je tak cikgu Google je. Sorry. Cikgu pun terlupa tadi. Graf mudah. Okey, dia ada nota dia. Cikgu tak boleh, cikgu kena bagi. Okey, satu graf mudah. Okey, kejap bagi cikgu masa kejap. Dia ada satu ni. Cikgu ada bagi nota graf mudah ni apa? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Sorry lah. Sebab dalam buku teks ni dia tak tunjuk dalam point, dia tunjuk dalam ayat. Okey, jadi kita akan pergi kepada maksud graf mudah. Kamu bila ada soalan bercakap tentang graf mudah, jangan buat silap pula. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan graf mudah? Okey, graf mudah yang pertama, dia tak boleh mengandungi gelung atau berbilang tepi. Cikgu highlight dekat sini. Dia tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Berbilang tepi ni apa? Berbilang tepi adalah satu garisan ataupun dua arah. Maksudnya dia ada dua arah. Ni boleh jadi ke sini, dia boleh jadi ke sini. Berbilang tepi, kalau kamu pening, dia adalah ada dua sisi pada dua bucu. Dia sepatutnya bila ada dua bucu, ada satu je sisi. Tetapi dia berbilang. Dia lebih daripada satu.
Jadi sebab tu dia jadi ada lagi satu. Itulah kita panggil dia berbilang tepi. Ada dua sisi pada dua bucu. Jadi ni ada dua sisi lah. Satu, dua. Jadi A ni bukan. Ni D ada berbilang tepi. Satu dengan dua. Jadi D ni bukan. Okey. Habis kat situ. Okey, gelung. Gelung ni adalah berbentuk bulatan. Kat sini ada berbentuk satu bulatan. Jadi B ni bukan. Jadi jawapan nombor 2, graf mudah adalah C. Menjawab ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, ni nota cikgu, salin. Okey. Jadi itulah dia. Bilangan darjah ialah 2 kali tepi. Darjah adalah sama dengan 2 kali tepi. Tepi tu sisi tepi. Jadi kat sini adalah kita punya bilangan darjah. Okey, tapi tak apa. Kat sini cikgu tunjuk kat kamu kenapa dia bukan graf mudah. Sayang kalau soalan ni masuk dalam periksa tapi kita tak boleh nak skor. Okey, selesai. Itu penjelasan dia ya. Maaf lambat sikit tadi. Okey, jadi kita akan tengok kepada soalan nombor 3. Suatu siri bintik. Series of point. Misalnya ada siri lah. 1, 2, 3, 4. Itu series of point. Sama ada berkait atau tidak. Antara satu sama lain melalui garis ialah. Okey, jadi dia boleh jadi berkait dan dia boleh jadi tak berkait. Okey. Ialah. Okey, kalau dia kata dots, dot ni memang tak ada terms dia dalam graf mudah. Dot ni tak ada. Okey. Yang kedua bucu. Okey, bucu ni adalah ada warna ini je bucu. Ini je bucu. Point tu akan jadi bucu. Tapi dia ada sekali jalan dia. Jadi bucu tu bukan. Rangkaian adalah sesuatu yang kamu kena sambung semuanya. Contoh rangkaian jalan raya. Semua ada jalan raya. Rangkaian adalah sesuatu yang kena bersambung. Kalau tak kita tak panggil dia network. Kita tak panggil dia rangkaian. Jadi D pun bukan. Jadi B lah dia graf mudah. Graf mudah dia boleh bersambung dan dia boleh tak bersambung. Jelaskan semua dekat sini, boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Habis dah nombor 3. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu nombor 4. Dia banyak teori lah. Rangkaian dalam teori graf ni banyak teori. Antara berikut yang mudah, yang manakah bukan item yang terdapat dalam rangkaian teori graf? Okey, rangkaian item yang bukan dalam teori graf. Okey, yang pertama sekali 1, 2, 3. Dot ni akan adalah dia punya point dia. Okey, jadi kita bercakap tentang dot. Dot ni dia bukan item tau. Dot ni dia titik je. Tapi dalam graf, dot ni dipanggil sebagai bucu. Kamu kena ingat. Vertex C ni. Yang ni bucu tau. Bukan dot. Ni dot ni bukan dot. Main je dot. Jadi ini adalah bucu. Graf mudah lah tadi kita dah belajar. Network rangkaian. Rangkaian adalah semua yang bersambung. Jadi ini adalah terms yang bukan dalam teori graf iaitu dot. Kita cakap, kira ada berapa dot? Salah. Kita cakap itu adalah bucu. Ingat cakap cikgu, ini dikira sebagai bucu dan garisan ni dikira sebagai kita punya sisi tepi. Jelas? Jelas cikgu. Okey, itu nombor 4. Okey, selesai nombor 4. Okey, kita pergi pula kepada nombor 5. Calculate the number of degrees. Okey, untuk calculate the number of degrees ni, kita tengok je pun kita dah tahu dah jawapan dia. Sebab apa? Sebab degrees, kalau dia bukan dalam graf terarah, dia sentiasa nombor genap. Sebab apa cikgu cakap dia sentiasa nombor genap? Degrees ni D sama dengan 2E. Sebab dia pakai darab 2. Jadi jawapan kamu dapat kalau dia suruh kira degrees,
sepatutnya kamu dapat nombor genap. 7 ganjil, 11 ganjil, 5 ganjil. Jawapan dia C. Cikgu, apa penjelasan dia? Okey. Ni cikgu jelaskan. Okey. D adalah 2, E tu sisi. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi D 2 darab 5 dapat 10. Itu penjelasan dia. Degrees always in genap. Genap tu cikgu terlupa bahasa Inggeris dia tu, cikgu cakap bahasa Melayu tu. Okey. Selesai. Nombor 5 jelas ke? Jelas cikgu. Okey. Alright, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 6. Okey. Ini dia. Ini pun kamu kena ingat ni. Bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. Ingat? Bilangan darjah. Ini jawapan dia A lah. Bilangan darjah. Darjah adalah mesti bercakap tentang huruf D. Dia bukan E. Lepas tu dia kata 2 kali. Kali tu darab. Dia bukan tambah. Ini pun samalah, bukan E. Ni E. Bila kita bercakap tentang darjah, 2 kali bilang tepi. Okey, habis kat situ. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, selesai. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 7. Tentukan berapa jumlah bilangan tepi yang terdapat pada rajah 2. Berbilang tepi tu adalah garisan yang menghubungkan vertex, edge, kata bucu tu. Jadi dekat sini, inilah bilang tepi ni, warna hijau ni adalah dikira sebagai berbilang tepi. Okey. Sorry. Jumlah tepi, sorry. Jumlah tepi, kita panggil dia sisi tepi. Okey, kalau kita nak kira, kita kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapan dia adalah A. Jelas ke semua? Nombor 7 senang je. Jelas nombor 7. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Inilah dia nombor 7. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya, iaitu soalan nombor 8. Hitung bilangan darjah bagi bucu N. Okey, sekarang ni darjah, kalau dia tak cakap kepada semua, dia boleh pergi kepada satu bucu. Contoh kalau kamu nak cari berapa bilangan darjah pada bucu N. Okey, ini adalah N kita. Jadi, kalau kamu nak kira ada berapa bilangan darjah, dekat sini cara dia adalah kamu tengok ada berapa sisi yang dihubungkan pada bucu N tu. 1, 2, 3. Jadi, kita ada 3. Kita ada 3 untuk D tu. Jelas? Boleh faham? Okey. Jelas ke semua? Boleh? Nombor 8 ni. Cikgu. Tapi dia tak ada anak panah. Kalau dia ada anak panah, kalau dia ada anak panah, contoh, cikgu akan pergi dekat soalan ni juga. Kalau dia ada anak panah, darjah tu akan ada pecahan. Ni contoh kalau ada anak panah. Kalau ada anak panah. Okey, ni keluar, ini masuk. Okey, kalau ada anak panah dekat sini, cara jawab dia, kamu tak boleh cakap 3 je. Kamu kena classify yang D in. Kamu kena classify juga yang D out. D in adalah berapa banyak anak panah yang masuk dalam bucu N. Jadi dekat sini ada 1 masuk dalam bucu N. Jadi D in kita adalah 1. D out kita adalah berapa banyak anak panah yang seolah-olah keluar daripada bucu tu. 1, 2. Nampak? Jadi D out kita adalah 2. Ini kalau dia ada anak panah. Kalau dia tak ada anak panah, kamu kira sahaja ada berapa sisi yang terkait dengan bucu tu. Jelas ke semua nombor 8? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, itu adalah tentang darjah.
Okey, senang je. Okey, jadi kita pergi kepada nombor 9. Okey. Menunjukkan suatu graf. Antara yang berikut yang manakah bukan subgraf? Okey. Jadi kita bercakap tentang yang manakah yang bukan subgraf. Kita pergi dekat A. Subgraf. Kita ambil nota sikit. Subgraf. Apa yang dimaksudkan tentang subgraf? Subgraf, sub ni bermaksud sebahagian daripada graf. Sebahagian daripada graf. Sebahagian tu apa yang kita nak tengok sebahagian tu? Okey, sebahagian yang kita nak tengok yang pertama kita tengok bucu. Mungkinlah dia tak ada dalam subgraf, dia tak ada semua bucu yang ada pada graf. Tapi dia ada sebahagian sahaja. Contoh kita tengok A Ini bucu I, ini bucu N, ini bucu I, ini bucu N, ini bucu K, ini bucu J. Jadi dia ada sebahagian bucu sahaja daripada graf asal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bercakap tentang sisi tepi. Okey, sisi tepi kat sini kita ada satu sisi. Kita ada satu sisi lagi. Kita ada satu sisi lagi. Dan ni. Okey. Jadi, kita tak boleh cakap dia graf. Dia adalah dikira sebagai subgraf. Sebab apa? Sebab dia tak ada bucu M. Dia tak ada bucu L. Dia tak ada sisi tepi. Ada 3 dia tak ada. Tetapi dia dikira sebagai subgraf. Sebab apa? Sebab kedudukan bilangan bucu. Kedudukan bucu dan bilangan sisi tepi adalah lebih kurang kita punya graf. Jelas ke? Boleh faham apa yang dimaksudkan dengan subgraf? Boleh cikgu. Okey. Itulah dia yang dimaksudkan dengan subgraf. Jadi A ni dikira sebagai subgraf. Ia sebahagian daripada graf tu. Kamu boleh tengok. B. Cikgu nak tanya kamu. B ni dikira subgraf ke tak? Tak. Tak. Ya ke tak? Ya. Sebab dia Ya. tak ada bucu. Pandai. C dikira sebagai subgraf ke tak? Subgraf. Apa? Okey, subgraf, pandai. Jadi depan ni kita kat sini adalah D lah. I, N, K, M. Bucu tu dah betul. Tetapi kalau kamu tengok dia ada satu sisi M ke K, dia tak ada dalam graf asal. MK mana ada MK? Jadi bermakna kat situ kalau ada satu ke ataupun ada lebih ke kedudukan bucu ataupun sisi tepi yang sepatutnya tak ada dalam graf, jadi itu adalah bukan subgraf. Jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Ini yang dimasukkan sebagai subgraf dan kita nak tengok subgraf tu, kita tengok dia punya kedudukan bucu. Kedudukan ni kamu kena faham. Kedudukan susunan kena betul. Ni cikgu tambah nota cikgu. Kedudukan susunan adalah sama. Kena sama. Kalau dia lain, dia terus kira bukan subgraf. Contoh bucu tu kalau dekat A kan, cikgu terus tukar sini nama dia bucu M. Silap je, bucu je silap. Satu je bucu silap. Itu terus dikira sebagai bukan subgraf. Okey, jelas ke semua tentang subgraf ni? Jelas cikgu. Okey, inilah subgraf ya. Okey, selesai. Habis dah. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Tak ada. Amar, ada Amar. Amar nak tanya soalan, Amar? Tak ada. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, baik. Okey, sekarang kita pergi kepada bucu. Soalan ni senang je. Rangkaian dalam teori graf ni kalau keluar dekat paper 1, memang rezeki. Okeylah, sebab kamu boleh skor. Kalau keluar dekat paper 2 bahagian C, memang rezeki gila-gila.
Dia seolah-olah kamu dapat markah banyak dengan menjawab soalan yang senang. Okey. Jadi terms dia kamu kena ingat, kalau bucu ni huruf dia untuk bucu adalah V. Kena ingat tu V. Kalau sisi tepi, kita panggil dia adalah E. Cikgu, kenapa V? Kenapa dia E? Okey, ini diambil sempena dia punya bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris untuk bucu kita panggil dia verticals. Jadi V ni vertical. Okey, V ni dekat sini dia diambil sempena huruf V, huruf pertama pada perkataan tu. Sama juga dengan sisi tepi, kita panggil dia H. Jadi E kecil ni adalah huruf pertama untuk H. Jadi itulah kenapa nama dia V dengan E. Selalunya macam tu. Dia tak ikut bahasa Melayu, dia ikut bahasa Inggeris. Itulah matematik. Jelas? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Jadi kalau kamu tengok, dia nak bucu, tiba-tiba dia kata E. D ni terus salah. Sebab E ni berkaitan dengan sisi tepi. Okey, itu yang pertama. Okey. Penulisan bucu dia tak boleh macam A dengan B. Bucu ni kamu kena tulis satu-satu. Contoh, kita nak jawab soalan ni, bucu kita ada E. Okey, kita buka tata tanda set E. Lepas tu kita ada F. Okey, kita ada F. Kita ada G. Kita ada G. Lepas tu kita ada H. Kita ada H. Dan kita ada I. Kita ada I. Itu cara tulis bucu. Dia tak boleh ada dua huruf. Dalam matematik, kalau dia satu huruf, dia menandakan dot. Dot. Dot boleh, point boleh, bucu boleh. Tapi contohlah kalau cikgu cakap kan, satu huruf, kita cakap huruf M. Okey, huruf M, jadi point tu adalah point M. Tapi kalau dalam matematik, dia tunjuk dua huruf. Sebagai contoh, dia kata ada ML. Jadi ML ni kamu tak boleh baca dia dalam keadaan dot. ML dalam matematik ni dia ada dua huruf, bermakna kita ada bucu M, bucu L dan satu garis lurus. Kalau ada dua huruf bermakna dia bercakap tentang garis lurus. Kalau ada satu je huruf iaitu dia mention satu je huruf, itu adalah point. Benda ni apply dekat semua benda. Locus pun kamu boleh tengok macam tu, sama juga. Jelas ke semua soalan nombor 10? Betul, cikgu. Jelas, cikgu. Okey, inilah dia. Okey, selesai. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan 11. Jadi 10 jawapan di sini. Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan 11? Boleh, cikgu. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan 11. Cari laluan yang paling optimum daripada A ke E. Laluan optimum. Optimum, apa maksud optimum? Cikgu nak tanya. Apa yang dimaksudkan sebagai optimum? Aulia, apa maksud optimum, Aulia? Paling dekat ke, cikgu? Terdekat. Tercepat sampai. Okey, alright. Okey, jadi kalau kita bercakap tentang optimum, kita boleh cakap Faiz, optimum tu apa, Faiz? Angkat tangan tu. Paling baik, paling terbaik. Apa? Paling tersolid. Apa, Amah? Paling bagus, paling terbaik. Macam tu. Okey. Optimum, optimum ni adalah kita cakap paling terbaik lah. Paling terbaik, betul lah. Okey, macam Aulia cakap paling singkat, itu pun betul juga, tak jadi masalah. Itu adalah laluan optimum. Okey, laluan optimum dekat sini bila kita nak pergi menjawab kepada soalan ni, bila kita nak jawab soalan ni, untuk cari dia punya laluan optimum, kita tengok. Kita mula daripada bucu A pergi kepada bucu E. Jadi cikgu pun mulalah dekat bucu A.
Untuk lalu yang paling optimum, cikgu ada 2 laluan sekarang. Kita ada 10 dengan 8. Kita pilih yang paling singkat. Kita pilih yang paling pendek. Jadi lalulah 8 km. Okey, habis. Jadi laluan pertama kita A bucu A ke bucu C. Okey, habis. C ni pergi mana pula sekarang ni? C ni pergi mana pula sekarang ni? Okey, dekat sini kita ada 2 laluan. Satu pergi dekat B, satu pergi dekat D. Jadi kita pilih yang paling pendek. Yang paling pendek dekat sini adalah C ke B. Sebab 4 ni 5.4. Jadi kita pilih 4. Jadi daripada sini C dah pergi kepada B. Okey, selesai. B dah sampai sini dia tak ada pilihan lain. Dia kenalah pergi dekat D. Sebab dia tak boleh nak langkah lah. Tak boleh nak langkah dah. Okey. Jadi dekat sini kita boleh terus dapat kepada E. Tu cara dia. Tu cara dia. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Jelas, Cikgu. Boleh cikgu. Ya. Cikgu, Ya. kalau soalan tu tak mention pasal wajib melalui semua titik, tak payah lalu semua titik lah tu. Kalau dia kata singkat, garisan apa orang kata perjalanan yang paling singkat. Perjalanan yang paling singkat adalah satu perjalanan yang tak perlu, kalau boleh dia elak banyak titik tu, ada banyak titik tu, kita ambil titik yang terdekat sahaja. Macam tu cara dia amal. Jelas? Jelas, cikgu. Okey, semua selesai. Okey. Jadi inilah dikira sebagai optimum. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 12. Boleh ke semua? Cikgu nak pergi kepada soalan 12. Boleh cikgu. Okey. Kita pergi kepada soalan 12. Ni kita tengok Kalau pemilihan tentang jalan-jalan ni kamu kena tengok betul-betul dan kamu kena kaji. Rajah 5 menunjukkan tentang graf perjalanan syarhah melalui beberapa titik. Di antara berikut manakah bukan kemungkinan laluan yang boleh dilalui oleh syarhah daripada titik A ke titik G. Maksudnya A ni dia mula, G ni dia habis. Jadi dia nak cari yang bukan. Selalunya bila dia ada mention bukan laluan, selalunya bila dia mention bukan laluan ni bermakna ada sisi yang salah. Kejap Assalamualaikum. Kejap Okey, Aulia ada ke kat situ? Ada cikgu. Okey, yang syariah semua postman datang. COD, barang COD, tak boleh nak elak. Kita kena keluar kat tadi, bayar Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 12. Kita tengok satu-satu A, B, C, D. A ke B. Okey, betul.
B ke C, okey betul. C ke D, okey betul. D ke E, okey betul. E ke F, okey betul. F ke G, okey betul. Jadi ada laluan. Ada laluan. Jadi A ni adalah semua yang ditunjuk tu ada laluan. Okey, jadi selesai untuk A kita check. Okey, kita check B pula. A pergi kepada B. Okey, pandai. B ni dia kata terus pergi kepada D. Kalau dia kata B ni terus pergi kepada D, sepatutnya ada satu lagi jalan. Jadi, dekat situ yang membuatkan B ni salah. Sebab tak ada laluan daripada B nak ke D terus. Jadi B kalau nak pergi kepada D, dia kena singgah C dulu. Jadi jawapan dia B. Sebab apa? Sebab B tak ada jalan daripada B ke D. Jelas? Nombor 12, boleh faham? Boleh cikgu. Okey Semoga jelas. Okey, kita pergi pula kepada nombor 13. Apakah bilangan darjah yang boleh menghasilkan graf? Okey, cikgu ada cakap dah tadi. Bila kita bercakap tentang darjah, formula untuk kita dapatkan darjah adalah jumlah darjah sama dengan 2i. Dua bilangan untuk sisi. 2 dekat sini menandakan kamu akan dapat nombor genap. Mana ada sifir 2 kamu dapat nombor ganjil? 2, 4, 6, 8, 10 sampailah 2000 pun kamu takkan ada sifir ganjil. Jadi dekat sini 15 ni ganjil. B 9 ni ganjil, 3 ni ganjil. Jadi dekat sini D. Jadi 13 jawapan dia adalah D. Sebab dia dapat nombor genap. Jadi kalau dia kata dia punya darjah ada 8, jadi sisi dia ada 4. 2 darab 4 dapat 8. Jelas ke semua nombor 13? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, alright. Jadi kita pergi kepada nombor 14. Okey. Jadi kita nak jawab satu-satu ni, Kita nak jawab satu-satu. Graf tak terarah pada rajah 6, tak terarah. Maksudnya dia tiada anak panah. Pada rajah 6 menunjukkan kedudukan 6 gerai dan sebuah kilang santan. Jadi ini kilang kita kat sini, kilang kita dekat sini. Okey, dan semua ni gerai lain ni 1 2 3 4 5 6 semua adalah gerai santan. Imran bergerak dari kilang santan ke gerai tersebut untuk menghantar stok makanan yang terjual, stok santan untuk dijual. Maksudnya pergerakan dia daripada kilang, dia nak pergi dekat semua gerai. Dia nak pergi dekat semua gerai. Okey, jadi habis. Jika Imran memulakan penghantaran dengan gerai A terlebih dahulu, kirakan jarak terdekat di mana Imran boleh selesai menghantar santan ke gerai terakhir. Jadi, cara dia adalah sekarang ni dia pergi ke gerai A dulu. Jadi bila dia pergi ke gerai A, okey, kita ada dah laluan yang pertama. Laluan pertama kita 6 km. Ini untuk sampai ke gerai A. Tambah gerai A dah pergi. Kita pergi pula kepada gerai B. Untuk gerai B ada satu sahaja laluan. Jadi dekat sini kita ada 5. Kita tambah 5 km. Okey, selesai. Habis je kat sini. Kita tengok pula. Untuk B, dia ada 2 laluan. Dia ada 2 laluan. Jadi bila dia nak kira jarak terdekat, kita cuba ambil yang terdekat dahulu. Ada 4.3 dengan 1, kita pilih 1 kilometer dulu. Okey, habis. Habis kat situ. Okey. Jadi, dia ni kamu kena tengok. Sebab ada 7 ni. Dia nak kena lalu 7 ni. Tengok, ni laluan pertama. Daripada C pergi kepada D, tambah 4.2. Daripada F pergi kepada E, kita ada 7 km. Kita ada 7 km. Lepas tu pergi dekat D tambah dengan 6. Okey, jadi kat sini semua gerai dah sentuh. Jadi kita kira 6 tambah 5 tambah 1 tambah 4.2. Tak nampak point. Tambah 7 tambah 6 dekat sini
Oh, kita kena patah balik ke kilang. Sorry, Imran tu tak boleh berhenti dekat gerai itulah. Jadi kita tambahkan balik. Jadi, tambah dengan 8. Kita dapat dekat sini 37.2 kilometer. Jadi, ini adalah jarak yang warna biru. Semua jelas ke semua jarak yang warna biru ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Nah, ni jarak yang warna biru. Jelas cikgu. Okey. Jadi, kenapa jarak warna biru ni tadi cikgu pilih dia macam nampak besar. Kenapa dia nampak besar? Sebab cikgu nampak dia lalu 7 km. Jadi bila kita nak buat, kita nak check untuk laluan yang kedua, kita pastikan kita tak lalu 7 km tu. Jadi macam mana? Okey, kamu kena buat pula yang lain. Okey. Jadi tak nak lalu 7 km tu boleh dengan syarat kamu pindah dia. Tak nak lalu 7 km. Kamu boleh jadi laluan yang warna hijau. Nampak? Sebab kamu nak elakkan 7 km ni. Jadi untuk laluan warna hijau, yang pertama 6. 6 tambah. Yang kedua 5. Tambah. Dekat sini kita ada 4.3. Tambah. Dekat sini kita ada 4.2. Tambah. Sini ada 1. Kita ada 6 dengan 8. Tambah 6 tambah 8. Kita pun tekan kalkulator. 6 tambah 5 tambah 4.3 tambah 4.2 tambah 1 tambah 6 tambah 8. Dekat sini kita ada 34.5. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Jadi 34.5 adalah yang paling dekat. Sebab untuk lalu F ni, untuk sampai ke gerai F ni, dia ada 2 laluan sahaja, sama ada laluan warna biru ataupun laluan warna hijau. Itu sahaja cara kamu nak sampai gerai F. Dia ada satu lagi lah, iaitu kita boleh sambungkan macam ni, tapi confirm tu lagi panjang sebab dia lalu 7 km. Jadi jawapan nombor 14 adalah A. Jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Cikgu. Okey. Itulah dia. Okey, dah. Cikgu nak pergi kepada soalan 15. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan 15. Kita pergi kepada soalan 15 pula, boleh? Boleh cikgu. Alright. Boleh cikgu. Jadi raja berikut menunjukkan suatu graf. Nyatakan bilangan darjah bagi bucudi. Okey, bila kamu nak jawab bilangan darjah bagi bucudi, kita highlight sikit bucudi. Okey. Ni bucudi. Okey, jadi kamu buat analogi lah. Semua bila tak ada arah boleh buat analogi ni. Bila tak ada arah, kamu bayangkan kamu punya sisi tepi ataupun garisan ada berapa banyak yang keluar dan berapa banyak yang masuk dalam bucudi. Okey, tengok. Mula-mula garisan warna hijau. Okey, dia keluar 1. Lepas tu kita buat lagi. Kita keluar 2. Dah ada 2 dah. Okey, kemudian warna biru. Dia keluar 3. Tapi kamu kena ingat, itu gegelung. Gegelung dia boleh jadi masuk balik 4. Jadi jawapan untuk bucudi punya darjah ada 4. Jelas ke semua? Boleh faham? Yakin. Boleh cikgu. Okey. Habis. Jadi jawapan nombor 15 adalah A. Okey, selesai. Cikgu pergi kepada soalan 16. Kita pergi kepada soalan 16. Setakat ni semua boleh follow lagi ke? Nak dengar suara sikit, boleh follow lagi ke semua setakat ni? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey. Boleh cikgu. Jadi kita pergi kepada
Derajah di bawah menunjukkan dua buah subgraf bagi G1 dan G2. Jadi kamu kena faham, ini adalah dia punya subgraf. Ini adalah dia punya subgraf. Jadi, bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, kita ada subgraf G1, kita ada subgraf G2. Jadi kamu boleh buat dia punya graf dulu, gabungkan dulu dua-dua subgraf ni. Okey, jadi cikgu masukkan maklumat G1 ke dalam G2, boleh ke? Okey, kita tengok. X pergi dekat Y, boleh? X, cikgu masukkan, cikgu tambah warna biru. X pergi dekat Y. Okey, dah dapat satu. Y pergi pula kepada Z. Okey, kita dah dapat satu. Kemudian dekat Z ada bulatan. Jadi ini adalah gabungan G1 dengan G2. Kalau tak nampak jugalah cikgu tunjuk kat depan. Cikgu tunjuk satu-satu. Okey. Ni kan subgraf pertama G1, ini G2. Jadi dekat sini cikgu tunjuk G1 tambah G2. Ambil maklumat dekat G1, masukkan dalam G2. Jadi dekat sini X pergi dekat Y. Kalau dekat sini dia tak sambung. Jadi ni subgraf. Subgraf boleh tak sambung. Jadi kita gabungkan dua-dua maklumat tu, kita boleh sambungkan. X pergi dekat Y, Y boleh pergi dekat Z, dan Z dekat situ ada bulatan. Ni adalah maklumat G1 tambah G2. Okey, habis. Antara maklumat yang berikut, yang manakah merupakan hasil gabungan G1 dengan G2? Okey, jadi dekat sini kita kena faham. Hasil gabungan subgraf. Hasil gabungan bagi subgraf. Seperti yang cikgu tunjuk. Yang pertama sekali, cikgu tengoklah dekat Z, dia ada gegelung. Jadi C dengan D ni dia ada kedudukan sisi yang salah, iaitu yang warna merah. Kita tak boleh cakap dia ada lengkuk sebab dekat subgraf G1 dengan G2 dia tak ada lengkuk antara Y dengan X. Okey, selesai. Okey, selesai. Ini salah sebab apa? Sebab dia tak gabungkan, dia G1 je. Jadi dekat sini jawapannya adalah B. Sebab apa? Sebab dia gabung G1 dengan G2. Tapi macam apa? Faril bagi tahu, okey, ni tak ada lengkuk. Okey. Jawapan dia boleh sebab dia dikira sebagai sub. Dia dikira sebagai sub, bukan fully graph. Jelas ke Amar? Jelas cikgu. Okey, ni nombor 16. Jadi kena hati-hati pada subgraph. Okey, kita pergi pula kepada soalan 17. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 17. Antara yang berikut, manakah pasangan tepi bagi rangkaian graf pada rajah berikut? Okey. Jadi kat sini kamu kena tengok satu-satu. Kamu kena tengok satu-satu. Okey, contoh. Kalau cikgu pergi kepada soalan A. A ke G. Okey, A ke G ada. A ke C. Okey, A ke C ada. A ke C lagi sekali. Dia tulis AC dengan AC. Kalau dia tulis ada dua dekat sini, bermaksud dia ada bilang tepi. Tapi dekat sini dia tak ada bilang tepi. Jadi itulah yang membuatkan A itu salah. Jelas kenapa A itu salah? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Kita Jelas, check cikgu. pula dekat B satu-satu. A pergi dekat G. Okey, ada. A pergi dekat G. A pergi dekat C. Okey, ada. A pergi dekat B. Okey, ada. B pergi dekat C. Okey, ada. C pergi ke F. Ada. E pergi dekat F. Ada. D pergi dekat E. Ada. D pergi dekat G. Ada. Nah, sekarang ni kamu tak ada lagi dua. Jadi yang menyebabkan cikgu pangkah B tu adalah dia tak ada C ke E dan dia tak ada B ke F. Dia tak ada boyfriend juga. Jadi kamu tak lonely. Okey, sorry. Jelas ke semua nombor 17 ni? Boleh faham? B dulu. Jelas kenapa B tu salah? Jelas cikgu. Dia tak ada CE dan BF. Okey, kita check pula untuk C kita. A ke G, okey, ada A ke G. A ke C, okey, ada A ke C. A ke B, okey, ada A ke B. C ke F, ada C ke F. B ke F, ada B ke F.
Okey, C ke E ada C ke E. E ke F, E ke F ada E ke F. D ke E, D ke E ada. D ke E. Kamu tengok. D ke E. Dia dah tuliskan D ke E. Ya sorry. E ya Cikgu baru check sampai mana tadi. Cikgu ulang balik. C ke E. Okey, ada C ke E. E ke F. Okey, E ke F ada. D ke E. Okey, D ke E ada. D ke G. D ke G ada. Jadi dekat sini, kenapa dia salah? Dia salah sebab dia tiada B, C. Jadi C itu salah. Jadi D je lah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Cikgu. Boleh cikgu. Jadi bila dia nak suruh check, itu cara check. Itu cara check. Kamu kena, mungkinlah kamu ambil pen warna-warni kamu dalam exam nanti. Sini Naiman. Jadi mungkinlah kamu ambil pen warna-warni kamu. Pen biru, pen merah, pen hitam. Kamu test satu-satu. Jadi dekat sini, kamu boleh test satu-satu. Kalau kamu tengok, tak sambung lah. Bermakna itu salah lah. Okey, ni jawapan nombor 17. Jelas ke semua nombor 17? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, nanti buat betul-betul. Okey, kita pergi pula kepada nombor 18. Nombor 18. Jadi nombor 18 adalah tadi kita cek. Naiman, jangan macam tu. Naiman, sini. Okey, nombor 18 adalah kamu kena cek satu-satu. Kamu kena cek satu-satu. Macam mana nak jawab soalan ni? Okey, A ke B. Kalau dekat A ke B, kamu terus cek A ke B semuanya. Okey, sini tak ada A ke B. Jadi A itu salah. C, A ke B. A ni dia tak pergi langsung dekat B. Jadi C itu salah. Okey, jadi C itu salah. A ke B dan A ke B. Dia tak sambung. Jadi terus jawapan dia adalah B. Itu cara cek dia. Kadang-kadang kita tak perlu pun nak cek semua. Kita cek satu sisi sahaja. Kita compare dekat A, B, C, D. Jelas ke semua nombor 18? Boleh faham? Boleh cikgu. Itu jawapan nombor 18. Okey, selesai. Okey, kita pergi kepada nombor 19. Iaitu tentang graf pokok. Okey, graf pokok dekat sini. Cara kita nak faham graf pokok dekat sini adalah kamu kena pastikan bilangan sisi kurang 1 daripada bilangan bucu. Bilangan sisi ni je. Ingat je. Bilangan sisi kurang 1 daripada bilangan bucu. Okey. Kalau dekat sini kamu tengok dekat A, maksudnya bucu dia lebihlah 1. Bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bucu dia ada 5. Jadi bila bucu dia ada 5, kamu kena pastikan sisi dia ada 4. Jadi dekat sini cikgu pun kira sisi dia. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Tapi dia ada 5. Jadi A itu salah. Okey, habis. Okey, kemudian kita terus kira dulu bucu. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat. Jadi bila ada 4 bucu dekat sini, sisi dia sepatutnya ada 3 je. Jadi dekat sini dia ada 2 sahaja. Jadi C itu salah. Itu cara senang dia. Okey, D. Bucu kita 1, 2, 3. Ada 3 bucu dekat sini. Jadi sisi kita adalah 1, 2, 3. Ada 3 juga. Tak boleh. Bilangan sisi kena kurang 1 daripada bilangan bucu. Contohnya adalah B kita. Contoh kamu tengok kat sini. 1, 2, 3, 4. Jadi bucu kita ada 4. Kita kira pula sisi kita
sisi kita mesti kurang 1 daripada bilangan bucu. Kalau bucu kita 4, sisi 4 tolak 1 dapat 3. Kita kira dapat tak 3? 1, 2, 3. Jawapan kita dekat sini adalah B. Okey, jelas ke semua? Nombor 19. Jelas cikgu. Cikgu. Itulah dia. Nombor 19. Okey, kita pergi kepada nombor 20. Ingatlah, nak ingat pokok, ingat ni je. Ni. Lepas tu kamu kena faham dia tiada gegelung dan tiada sisi. Berbilang tepi. Berbilang tepi. Sebab selalunya yang ada gegelung dengan berbilang tepi, dia akan adjust kamu punya bilangan bucu dengan sisi tu. Okey. Itu Jadi nombor 19 habis. Cikgu nak pergi kepada nombor 20. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 20. Antara yang berikut, yang manakah darjah boleh buat graf? Okey, cikgu dah ajar daripada tadi. Rasa-rasa mana darjah yang boleh buat graf? A, B, C, D. Cuba bagi tahu cikgu. B. 6. Apa? B. B. Kenapa B? Kenapa B? Sebab dia genap. Yes. Itu jawapan dia. Sebab dia genap. Jadi bilangan darjah untuk buat graf. Bilangan darjah untuk buat graf adalah 2i. 2 ni genap menentukan dia boleh buat graf ke tak. Kenapa? Sebab selagi dia graf, dia akan dapat darjah tu genap. Selesai nombor 20. Jadi habislah kita punya perbincangan pada rangkaian dalam teori graf, iaitu bab 5. Okey, semua jelas ke bab 5? Boleh faham? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. Bagus. Okey, cikgu nak pergi kepada bab 6 pula. Boleh semua? Cikgu nak pergi kepada bab 6. Boleh cikgu. Alright. Okey, selesai dah. Bab 5 dah selesai. Kita dah buat revision dah. Kita dah buat revision. Bab 1 dah, bab 2 dah, bab 3 dah, bab 4 dah, bab 5. Sekarang kita nak buat revision untuk bab 6. Bab 6 adalah tentang ketaksamaan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan apa soalan-soalan yang boleh masuk dalam kita punya ketaksamaan. Jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada setiap soalan. Okey, titik manakah yang tidak memuaskan ketaksamaan? Yang tak memuaskan ketaksamaan 2x tambah 3y lagi kecil sama dengan 5. Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat ni? Okey. Okey, yang pertama sekali, kamu asingkan kamu punya koordinat. Kamu asingkan kamu punya koordinat. Cikgu tunjuk ke depan. Cikgu gabungkan teruslah. Cikgu gabungkan terus. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Alamak, ada lebih lah. Sekejap Salin tahu ni tahu. Salin. Yang ni penting. Okey, untuk A. Ini bahagian, kita letak dia bahagian koordinat. Okey, A koordinat dia adalah 4,-2. Cara dia kamu boleh tengok kat depan. Okey, cara dia adalah kamu tengok dia punya X dengan nilai Y. Kamu keluarkan terus nilai Y dia. Okey, kat sini kita dapat Y adalah sama dengan -2. Okey, habis. Tapi cara yang dekat sebelah ni adalah untuk kita punya garis lurus. Okey, macam mana kita nak dapat dia punya garis lurus? Okey, yang ni persamaan ni kamu tukarkan sekejap simbol tu. Kamu tukarkan sekejap simbol. Simbol
Ni tengok 2x tambah 3y lagi kecil dan sama dengan 5. Tukar sekejap dia jadi sama dengan 2x tambah 3y sama dengan 5. Lepas tu buat apa? Pindahkan semua ke sebelah, tinggalkan y. Kita buat persamaan garis lurus. Y sama dengan mx tambah c. Okey, kita pun pindahkan. 2x ni positif, pindah ke sebelah. Dia jadi negatif 2x tambah 5. Lepas tu kita ada 3. 3 ni adalah darab. Darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Negatif 2 per 3x tambah 5 per 3. Inilah persamaan yang kita akan gunakan dalam kita punya garis lurus. Sampai sini jelas ke? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Jadi tengok macam mana kita nak buat ni? Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah 5 per 3. Ya. Okey. Betulkan. Sini mana yang hakim ni. Tapi jangan bising. Nak ajar. Boleh? Jangan bising. Okey, kita pergi kepada macam mana cara nak jawab. Yang pertama adalah kita masukkan nilai X yang ada dalam koordinat tu ke dalam kita punya garis lurus. Sebagai contoh, X kita kat sini adalah 4. Kita masukkan X ni 4. Masukkan 4 dalam ni. Jadi, cikgu masukkan Y sama dengan negatif 2 per 3. 4 tambah 5 per 3. Kita pun tekanlah kalkulator. Negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3 darab dengan 4. Iman. Okay, sorry. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Tekan. Dalam kurungan negatif 2 per 3. Darabkan dengan 4. Kenapa 4? Sebab koordinat X dekat situ kita ambil 4. Aiman, jangan ambil kat situ. Okey, habis. Tambah dengan 5 per 3. Jadi kat sini kita tekan, kita akan dapat okey, kat sini kita tekan, kita akan dapat berapa? Aulia dapat berapa, Aulia? Aiman. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa tu? Dapat berapa? Ain Batrisha dapat berapa? Ain Batrisha? Negatif 1. Negatif 1. Okey. Jadi dekat sini inilah kita punya persamaan. Jadi kita ada Y sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan negatif 1. Jadi dekat sini kita boleh comparekan yang mana negatif 1 dengan negatif 2 ni, negatif 1 tu lagi besar. Nampak tak? Nampak. Okey. Jadi inilah simbol yang kita boleh pakai. Ini simbol yang kita boleh pakai. Sebab apa? Sebab negatif 1 lagi besar daripada negatif 2. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, cikgu tunjuk pula. Cikgu tunjuk B. Okey, B koordinat kita 2,1. Kita ambil, kita keluarkan X, Y kita. Okey, Y kita dekat sini adalah sama dengan 1. Jadi bila kita dah dapat Y sama dengan 1, kita cari pula dekat persamaan kita punya garis lurus ni. Masukkan nilai X. Y sama dengan negatif 2 per 3. X kita kat sini 2 kan? Masukkan 2. Masukkan 2. Tambah 5 per 3. Jadi kita pun tekan kalkulator. Negatif 2 per 3. Darab dengan 2. Tambah dalam kurungan 5 per 3. Okey, kita pun tekan. Kat sini kita dapat Y kita adalah sama dengan 1 per 3. Jadi 1 ni dia lagi besar daripada 1 per 3. Jadi simbol yang memuaskan dekat B ni, dia macam ni. Jelas ke semua? A dengan B tu boleh faham?
Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Okey, cikgu tunjuk C pula. Cikgu tunjuk C pula. Okey, C. Koordinat kita 0, -1. Ambil keluarkan nilai Y dia. Y dia dekat sini kan -1. Y sama dengan -1. Kemudian kita cari pula nilai Y pada kita punya persamaan garis lurus ni. Iaitu Y sama dengan -2/3. Ni cikgu dah tunjuk. Masukkan nilai X kita. X kita 0 kat sini. Tambah 5/3. Jadi dekat sini -2/3 darab dengan 0 kita dapat 0. Jadi Y kita adalah 5/3. Jadi Y sama dengan 5/3. Jadi kat sini kita boleh nampak ini lagi besar, lagi besar. 5/3 lagi besar daripada -1. Jadi jawapan kita yang ni untuk C. Jelas? Boleh faham? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey, last but not least. Okey, kita pergi kepada D kita. D kita adalah -2,1. Keluarkan nilai Y. Keluarkan nilai Y. Y kita dapat sama dengan 1. Jadi, ambil persamaan Y sama dengan -2/3. Masukkan nilai X. X kita adalah -2 tambah 5/3. Kamu pun tekan kalkulator. Tekan sebiji dekat depan tu. -2/3. -2/3 darab dengan -2 tambah 5/3. Okey, kita tekan. Kita dapat Y sama dengan 3. Bermakna Y ni lagi besar daripada 1. Jadi yang mana yang memuaskan ketaksamaan yang pandang kiri? A betul, C betul, D betul. Jadi sekarang dia nak tanya yang manakah yang tidak memuaskan. Jadi yang tidak memuaskan dekat sini jawapan dia B. Menjawab ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, semoga jelas. Okey, dah maghrib. Okey. Itu soal, itu nombor 1, tu cara nak jawab dia. Okey, kita pergi pula kepada nombor 2. Kita pergi pula kepada soalan seterusnya. Y adalah sekurang-kurangnya 6 kali X. Okey, perkataan ni kamu kena faham betul-betul. Okey, cikgu tunjuklah beberapa perkataan. Jadi dekat sini yang pertamanya lah. Nanti kamu buat dictionary sendiri tau. Okey, kalau dia kata ni selalunya ini adalah sekurang-kurangnya. Ni nombor 1. Jadi dekat sini jawapan dia adalah simbol ni lah. Jawapan dia adalah D. Ni perkataan ni kalau boleh hafal. Kalau dia kata terbalik pula, yang ni adalah selebih-lebihnya. Ni nombor 2. Okey. Kalau dia kata yang ni, dia mesti ada perkataan dari. Dia mesti ada perkataan dari. Contoh, lebih dari. Ataupun lebih daripada. Tak kisah. Yang ni, dia kata kurang dari. Ini adalah salah satu inisiatif dekat mana kita nak nampak, sebab nanti dalam bab ni kita kena keluarkan kita punya ketaksamaan linear. Jadi at least kita kena faham betul-betul. Kita kena faham betul-betul apa yang dia ayat tu, apakah simbol yang sesuai untuk ayat tu. Jadi dekat sini jawapan dia adalah D. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Cikgu. Ni salin tau. Okey, habis. Okey. Kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, tengok ke depan. Kita akan baca dia. Okey, pertama sekali cikgu nak kamu faham satu ketaksamaan ataupun persamaan ke apa-apa ke mestilah hanya mewakili satu situasi ataupun keadaan. Jadi kamu kena identify dulu dia punya keadaan. Baru kamu buat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Sebuah kilang mengilang P buah televisyen dan Q buah ketuhar. Jadi dekat sini kita keluarkan dulu. P adalah bilangan televisyen. P
bilangan televisyen. Habis. Q adalah bilangan ketuha. Bilangan ketuha. Itu adalah P kita, itu adalah Q kita. Sampai situ jelas? Jelas, cikgu. Okey, kena faham dulu. P tu stand for apa, Q tu stand for apa. Setiap soalan ketaksamaan, bila kita nak buat ketaksamaan, kita kena bagi tahu diri kita apa tu, pemala tu untuk apa, huruf tu untuk apa. Okey, habis. Syarat dia. Syarat pengilang adalah bahawa hasil tambah televisyen dan ketuha melebihi 10,000. Melebihi 10,000. Ni yang pertama. Yang kedua, bilangan televisyen mesti sekurang-kurangnya sama dengan bilangan ketuha. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan pergi dulu kepada yang warna syarat ni, yang warna hitam ni. Yang warna hitam ni adalah tentang hasil tambah. Jadi bila dia bercakap tentang hasil tambah bilangan kedua-dua ni, P tambah Q. Bilangan televisyen dan bilangan ketuha mesti melebihi 10,000. Melebihi 10,000 dekat sini, dia boleh tunjuk macam ni, 10,000. Jadi melebihi pun adalah salah satu ayat ataupun perkataan untuk melebihi. Untuk bagi simbol ketaksamaan lagi besar. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Jadi tambahkan dalam dictionary kamu. Tambahkan dalam dictionary. Buat dictionary sendiri. Jadi dekat sini, ni boleh juga melebihi. Okey. Jadi dekat sini kita dah selesaikan situasi pertama. Situasi pertama tentang dia punya hasil tambah. Kita pergi pula dia punya situasi kedua. Bilangan televisyen. Jadi P kita bilangan televisyen. Maksudnya dia tengah bercakap tentang bilangan televisyen. Situasi kedua adalah tentang bilangan televisyen. Jadi P adalah mesti sekurang-kurangnya. Cikgu dah ajar dah. Kalau perkataan sekurang-kurangnya lagi besar dan sama dengan, kita letak lagi besar dan sama dengan, mestilah sekurang-kurangnya sama dengan bilangan ketuha. Jadi inilah jawapan kita dekat sini. Jawapan kita adalah A. Boleh faham ke? Jelas ke semua? Boleh, cikgu. Inilah dia jawapan dia. Semoga jelaslah. Yang paling penting dalam ketaksamaan, untuk buat ketaksamaan daripada ayat, at least habis daripada kelas ni kamu salin ni. Kamu salin ni. Ada orang dia confuse bila nak pakai lagi besar, bila nak pakai lagi kecil, bila nak pakai lagi besar dan sama dengan, bila nak pakai lagi kecil dan sama dengan. Sebab kalau kamu salah tentukan simbol ketaksamaan, kamu akan keluarkan ketaksamaan yang salah. Bila kamu keluarkan ketaksamaan yang salah, kamu akan melakarkan graf yang salah. Bila kamu melakarkan graf yang salah, kamu akan lorekkan bahagian yang salah. Jadi basic bagi orang kata basic tapak untuk betul soalan ketaksamaan adalah kamu punya simbol ketaksamaan tu sendiri. Jelas? Dapat nota cikgu? Dapat, cikgu. Okey, bagus. Okey, tengah azan cikgu slowkan sikit suara cikgu tapi cikgu teruskan tau. Okey, jadi nombor 4 masing-masing boleh tengok nombor 4. Cikgu rasa ketaksamaan ni tak cukup pun 20 soalan kita 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oh, cukup. Okey, jadi kita jawab yang termampu kita boleh sahaja. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Diberi rantau sepunya dipantulkan pada paksi X. Antara berikut ketaksamaan linear yang manakah selain daripada Y lagi besar daripada 0 dan X lagi kecil daripada 4 memuaskan rantau sepunya itu. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Ini ramai lagi orang ni tak tahu. Ni ramai lagi orang tak tahu. Okey.
Jadi kat sini cikgu akan tunjukkan. Ini paksi Y, ini paksi X. Kalau dia cakap Y sama dengan X, kita punya garis lurus dia macam ni. Kalau dia cakap, kejap. Cikgu buat baru lah. Sorry semua, cikgu buat baru. Takut tak nampak. Ini Y kita, ini X kita. Okey, jadi tengok kalau Y sama dengan X, kita punya garis lurus akan jadi macam ni. Salin. Tapi kalaulah kita bercakap tentang Y sama dengan negatif X, kita punya garis lurus dia akan jadi macam ni. Dapat ke semua nota daripada cikgu? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi kalau dekat sini C dengan D tu dah memang salah dah. C dengan D tu dah memang salah dah. Okey. Sekarang kita nak check A dengan B. Kita nak check A dengan B. Jadi untuk A dengan B, kita tengok kepada kita punya Y. Kalau dia lorek dekat belah, kalau dia lagi besar ataupun dia lagi besar dan sama dengan, kita lorek belah atas. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia memang lorek belah atas dah. Jadi betul lah. Lagi besar dan lagi besar, lagi kecil. Lagi besar dan lagi besar dan lagi besar dan lagi besar sama dengan. Okey. Jadi betul dah. Jadi betul. Lorekan tu dah betul. Simbol ketaksamaan dengan persamaan Y sama dengan negatif X. Tu dah betul. Okey. Yang kemudian dekat sini adalah kita tengok kita punya garis lurus. Garis lurus kamu dekat sini tak potong-potong. Tak putus-putus. Jadi kalau dia tak putus-putus, kamu pakai Y lagi besar dan sama dengan. Jadi jawapan dia adalah P. Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, itu cara dia. Semoga jelas. Itu cara dia. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan lagi sekali, cikgu akan keluarkan A, B, C, D ni supaya kamu lebih nampak. Cikgu akan buat dia punya graf masing-masing. Cikgu akan buat dia punya graf masing-masing. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Cikgu tunjuk Okey, kamu boleh screenshot 1, 2, 3, 4. Okey, untuk A. A kita adalah Y lagi besar daripada negatif X. Okey, bagus. Dia adalah lorekan yang macam ni. Dia lorekan yang macam ni. Okey. Tetapi bila dia tak ada sama dengan, kamu kena pastikan garis lurus kamu putus-putus. Kamu kena pastikan garis lurus kamu putus-putus. Dan dia adalah lebih besar. Jadi lebih besar, kita lorek belah atas. Jelas ke semua untuk A tu? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, untuk B, B tu jawapan kita tadi. Y lagi besar dan sama dengan negatif X. Maksudnya, okey, kita punya garis lurus macam ni. Kita lorek dekat belah atas juga. Tetapi kamu kena pastikan dia tak garis putus-putus sebab simbol ketaksamaan kamu ada sama dengan. Okey, semoga jelas. Okey, kita pergi pula kepada C, Y lagi kecil daripada X. Maksudnya dia tak ada negatif. Kalau dia tak ada negatif, kamu kena buat kamu punya graf macam ni. Okey, Y lagi kecil. Kamu tengok lagi kecil. Lagi kecil maksudnya kita lorekkan belah bawah pula. Kita lorek belah bawah.
Dan sekarang dia tak ada sama dengan. Bila dia tak ada sama dengan, kamu kena pastikan kamu punya garis lurus mesti potong-potong. Terputus-putus. Okey, selesai. Kita pergi pula kepada D. Y lagi kecil dan sama dengan X. Okey, Y lagi kecil dan sama dengan X. Masing-masing boleh tengok ke bawah. Okey, dekat sini adalah dia tiada garis putus-putus. Dan dia lorek belah bawah. Boleh faham kan semua? Boleh bezakan ke? A, B, C, D. Macam mana jawapannya dia? Okey, jelas? Boleh cikgu. Jelas cikgu. Ni jawapan dia. A macam ni, B macam ni, C macam ni, D macam ni. Dia lain-lain. Dia lain-lain. Jangan buat kesilapan lagi. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey. S adalah titik. Keluarkan maklumat S adalah titik 5,4 yang mana berada di tak rantau memuaskan. Ni X lagi besar daripada kosong, Y lagi besar daripada kosong ni kalau kamu tak faham. X lagi besar daripada kosong. Kalau kamu nampak perkataan X lagi besar daripada kosong, Y lagi besar daripada kosong, dia dekat sini lah. Tapi kalau dekat sini X lagi kecil daripada kosong, Y lagi besar daripada kosong. Kalau kat sini X lagi kecil daripada kosong, Y lagi kecil daripada kosong. Kalau dekat sini X lagi besar daripada kosong, Y lagi kecil daripada kosong. Supaya kamu tahu kat mana dia punya fokus dia. Okey, jelas sampai situ? Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Okey. Dan satu ketaksamaan linear. Antara berikut manakah mungkin bagi ketaksamaan linear tersebut? Jadi untuk ketaksamaan linear dekat sini, bila kita nak mula jawab ketaksamaan linear, kamu kena test satu-satu. Kamu kena test macam cikgu ajar tadi. Kamu kena test macam cikgu ajar tadi. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dua. Cikgu buat A dulu. Cikgu buat A. Ni jawapannya apa? Jawapan dia C. Cikgu teruslah pergi kepada jawapan dia. Takut lewat. Okey, C. Okey, C. Dia punya persamaan 2X tambah Y lagi besar daripada 12. Okey, habis. Okey, kita pindahkan 2X tu ke sebelah. Y lagi besar daripada negatif 2X tambah 12. Ini kita punya persamaan. Koordinat kita apa? Koordinat kita 5,4. Jadi, dekat sini, daripada sini, kita akan dapat Y dekat koordinat adalah sama dengan 4. Jadi, kita cuba masukkan dalam kita punya persamaan nilai X tu 5. Dapat tak 4? Jadi, cikgu pun masukkan Y sama dengan negatif. Kita pakai sama dengan tau. Bila nak buat ni, kita pakai sama dengan. Negatif 2, masukkan 5 tambah dengan 12. Jadi, kita pun tekanlah kalkulator. Negatif 2 darab dengan 5 tambah 12. Kita dapat dekat sini 2. Kita dapat dekat sini 2. Y sama dengan 2. Jadi bila kita dah dapat kat sini, kita pun nampaklah 4 lagi besar daripada 2. Jadi betul lah dia pakai simbol ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, itulah cara nak jawab dia. Okey, kalau tak nampak cikgu buat cikgu tunjuk soalan A ni. Cikgu tunjuk satu lagi contoh A. Okey, tengok A. A kita X tambah Y lagi kecil daripada 5. Okey, persamaan kita kat sini Y sama dengan X tu cikgu bawa pindah ke sebelah negatif X 5. Alamak, sorry. Ni positif 5. Okey, koordinat kita S 5, 4. Kita keluarkan nilai Y daripada kita punya koordinat S. Kita dapat Y sama dengan 4. Kita cari Y kita dekat kita punya persamaan. X kita 5. Jadi masukkan. Y sama dengan negatif 5 tambah dengan 5. Dekat sini kita dapat dia kosong. Kita dapat dia kosong lah. Jadi bila dekat sini kita comparekan. Sini 4, sini kosong. Jadi dia pandang kanan. Tadi dia kata, jadi bila dia pandang kanan, sepatutnya dia pandang kanan. Tapi dia pandang kiri. Jadi itu salah lah. Boleh faham ke? Cikgu bagi satu contoh yang betul dan satu contoh yang salah. Jelas? Boleh? Boleh. Jadi yang memuaskan tu bermaksud simbol kamu yang kamu dapat yang daripada comparison ni sama dengan simbol yang ditunjukkan kepada dia punya ketaksamaan linear dia. Ke dalam dia punya ketaksamaan linear dia. Yang ni
Dua-dua pandang kanan. Betul lah sebab 4 lagi besar daripada 2. Ini 4 dengan kosong. Negatif 5 tambah 5 dapat kosong. Sepatutnya 4 lagi besar daripada kosong. Tapi sekarang dia kata simbol dia pandang kiri. Jadi sepatutnya simbol dia pandang kanan. Jadi dikata pandang kiri salah lah. Jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Semoga menjawab lah. Okey. Sebab masa pun suntuk. Cikgu kalau boleh nak jawab sebanyak yang mungkin. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 6. Okey. Untuk soalan nombor 6 ni. Untuk ketaksamaan linear ni. Kamu tengok betul-betul. Okey. Yang pertama. Kita tengok. Bila dia bercakap tentang kita punya persamaan garis lurus. Kamu tengok Okey, mula-mula cikgu akan pergi kepada garis lurus warna biru. Daripada garis lurus warna biru, cikgu akan nampak lorekan dia belah bawah. Y bila belah bawah kita buat lagi kecil 2x tolak 2. Bila dia punya garisan tak ada putus-putus, cikgu tambah sama dengan. Jadi yang warna biru Y lagi kecil dan sama dengan daripada 2x tolak 2. Jelas? Boleh faham untuk warna biru? Boleh cikgu. Okey. Jelas? Boleh cikgu. Okey, baik. Untuk yang warna hijau dekat sini dia ada putus-putus. Dia ada putus-putus. Jadi masing-masing boleh tengok kepada yang warna hijau. Warna hijau, kita tengok lorekan dia berada belah bawah. Jadi bila dia berada belah bawah, kita buat lagi kecil. Kemudian dia ada putus-putus, maksudnya kita tak perlu pun letakkan simbol sama dengan. Jadi itu jawapan untuk yang warna hijau. Tadi kita selesaikan untuk yang warna biru. Okey, selesai dah. Okey, kemudian cikgu pergi kepada yang warna merah. Okey, warna merah dekat sini, dia potong dekat pasti Y dan nilai dia negatif 2. Jadi, Y sama dengan negatif 2. Cumanya dekat sini kita punya lorekan adalah berada belah atas. Jadi, kita buat lagi besar. Dan dia tak ada garisan putus-putus. Jadi, kita buat Y lagi besar dan sama dengan daripada negatif 2. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi dekat sini jawapan dia adalah C lah. Tu cara nak mengeluarkan simbol ketaksamaan ikut kawasan lorekan. Dia ada 2 je. Kalau dia lorek belah bawah, kita panggil dia lagi kecil. Ini untuk Y. Kalau kita lorek belah atas, kita panggil dia lagi besar. Itu yang pertama. Kalau dia tak ada garis putus-putus, bermaksud dia ada sama dengan dekat belah bawah. Contoh warna biru ni. Kalau dia dalam keadaan garis putus-putus, dia tak ada sama dengan dekat belah bawah ni. Okey, jelas nombor 6? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, habis dah. Okey, kita pergi kepada nombor 7. Kita pergi kepada nombor 7. Okey. Seorang wanita membeli X biji apple. Bila kita baca soalan, kita keluarkan terus. X biji apple. Okey, X adalah untuk bilangan apple. Y adalah untuk oren. Y adalah bilangan oren. Selesai. Jumlah apple dan oren yang dibeli tidak melebihi 18 biji. Jadi, kalau kita cakap tidak melebihi dekat sini, jawapan lebih. Okey, jadi jawapan dia adalah tidak melebihi daripada 18 biji. Jadi, dia kata jumlah. Jumlah tu adalah X tambah Y. Okey, kalau tidak melebihi, kita ambil lah. Ni jawapan dia. Tidak melebihi, kita jawab B. Jelas? Boleh faham semua? Boleh cikgu. Okey, nombor 7. Tu jawapan dia. Okey, kita pergi kepada nombor 8. Cikgu kesetukan masa sebenarnya. Tapi kalau siapa-siapa yang ada nak tanya soalan, tanya je tau. Jangan diam. Okey, sekarang ini adalah soalan yang mungkin kamu akan jawab pada kertas 1. Kertas 2 boleh juga dia keluarkan. Tapi selalunya dia tak fokus lah dekat sini.
Jadi macam mana kita nak jawab ni? Okey, senang sahaja. M tolak 5 lagi kecil daripada 1. 2M 3. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang pertama sekali, cikgu comparekan. Cikgu cari dulu nilai M. Dengar cakap cikgu. Cikgu cari dulu nilai M. Untuk cari nilai M, kamu boleh pakai persamaan warna biru dan kamu boleh pakai persamaan warna hijau. Kalau kamu pakai persamaan warna biru, M tolak 5, dia jadi sama dengan. Sebab kamu nak cari nilai M. Jadi jangan pakai lagi simbol kesamaan. Dia pakai sama dengan. Negatif 2M pindah ke sebelah. Dia jadi positif 2M. 1. Negatif 5 pindah ke sebelah. Dia jadi positif 5. M tambah 2M, kita dapat 3M. 1 tambah 5 dapat 6. Selesai. 3 ni darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi 6 bahagi dengan 3, kita dapat M sama dengan 2. M sama dengan 2. Okey, kalau nak pakai warna hijau pun tak jadi masalah. Kita ambil daripada sini. 1 tolak 2M. Ni simbol ni dia akan jadi sama dengan 3. Jadi kita cari nilai M1 ni positif. Pindah ke sebelah. Kamu tengok 1 ni positif. Pindah ke sebelah. Negatif 2M sama dengan 3. Tolak 1. Negatif 2M. 3 tolak 1. Kamu dapat 2. Kamu dapat 2. Jadi daripada sini. Negatif 2. Kamu pindah ke sebelah 2. Bahagi dengan negatif 2. Kamu dapat M sama dengan negatif 1. Alamak pening pula kejap. Okey. Sampai sini. Okey, sampai sini untuk cikgu cari nilai warna biru, nilai M dekat warna biru dengan warna hijau tu semua jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey. Jadi cikgu sebenarnya ada buat beberapa kesilapan. Jadi cikgu ada buat beberapa kesilapan. Cikgu minta maaf. Cikgu akan betulkan balik. Alamak. Sorry. Cikgu sebenarnya dah buat dah. Cikgu tersilap. Okey, yang ni simbol dia pandang kiri, pandang kiri, pandang kiri, pandang kiri, pandang kiri. Yang ni simbol dia adalah dia pandang kiri, pandang kiri, pandang kiri. Pandang kanan, pandang kanan. Okey, cikgu akan tunjukkan. Jadi dekat sini, M kita adalah M2 negatif 1. Jawapan dia A. Okey, cikgu akan tunjuk lagi sekali. Cikgu tersilap tadi. Cikgu sepatutnya tunjukkan kamu simbol sama dengan. Okey, bolehkah fokus sekejap? Cikgu nak tunjuk balik daripada awal. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, kita tengok warna biru. Warna biru cikgu salin. M tolak 5. Salin juga simbol ni. Lagi kecil daripada 1 tolak 2M. Okey, selesaikan macam biasa. Negatif 2M. Pindah ke sebelah. Untuk ni kamu kena pastikan nilai M tu berada belah kiri tau. Jangan bagi dia berada belah kanan. Huruf mesti belah kiri. Jadi negatif 2M pindah ke sebelah jadi positif. M tambah 2M dapat 3M. Ini negatif 5 pindah ke sebelah jadi positif 5. 1 tambah 5 dapat 6. Okey, 3 ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi simbol dia tak berubah kat sini. Okey, sampai warna biru ni semua jelas ke? M lagi kecil daripada 2? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, kita tengok pula simbol warna hijau. Cikgu salin 1 tolak 2M lagi kecil daripada 3. Okey, tengok Okey, sekarang kita kena pastikan 1 ni pindah ke sebelah. 1 ni kan positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 3 tolak 1 dapat 2. Okey, bila kamu pindahkan sesuatu yang ada negatif, tadi 3 ni positif. Sekarang dia negatif. Bermakna dekat situ simbol kamu berubah. Tadi pandang kiri, sekarang pandang kanan. Itu je kamu kena ingat. Bila darab pindah ke sebelah jadi bahagi atau bahagi pindah ke sebelah jadi darab, nombor tu dalam keadaan negatif, bermakna simbol tu akan berubah. Jelas? Jelas cikgu. Okey, jadi kita dapatlah M lagi besar daripada negatif 1. Okey, kita dah dapat dua-dua nilai ni, kita susun. Jadi jawapan dia adalah A. Jelas? Boleh faham?
Boleh cikgu. Ya, Bazil ada nak tanya ke tadi? Tadi bukan saya, cikgu. Bazil ada nak tanya ke tadi? Tadi bukan saya, cikgu. Ha? Tadi bukan saya. Tadi bukan tanya. Tadi apa tu? Nak apa tu? Bukan. Tadi bukan saya yang tanya. Tak dengar. Cikgu, dia kata tadi bukan dia yang tanya. Oh, ya ke? Oh, sorry. Okay, sorry. Dia macam ni tadi. Cikgu tengah jelaskan tadi tu, cikgu macam terus dia dulu, lepas tu cikgu tanya balik. Okay. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke kat sini? Cikgu, Ada, cikgu. maksudnya kalau daripada yang... Mak Bazil, suaranya slow. Oh, tak. Cikgu, kalau maksudnya daripada yang darab M tadi, kalau kita pindah sebelah, dia punya arah jadi bertukar ke cikgu? Ya, betul. Arah dia bertukar. Arah dia bertukar. Contoh, cikgu tunjuk. 2x lagi besar 2x lagi besar daripada 4 ataupun negatif 2x lagi besar daripada 4. Benda yang sama. Tapi beza dia sini positif dan sini negatif. Jadi positif ni kalau kamu pindah ke sebelah, dia tak kacau. Simbol tu dia tetap pandang ke sana. Tetapi bila dia negatif, bila kamu pindahkan dia ke sebelah, kamu kena tukarkan sekali simbol dia. Jadi dekat sini 4 tolak 4 bagi negatif 2, kamu dapat negatif 2. Dia bila kamu pindahkan, dia akan pindah juga. Dia akan tukar juga. Jelas kan? Boleh faham, Bazil? Boleh faham, cikgu. Okey, selesai. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 9. Okey, kita dah nak habis dah, tapi kita dah jawab sampai 29 dah. Antara yang berikut, manakah merupakan ketaksamaan diwakili oleh garis nombor tersebut? Okey, yang pertama sekali adalah untuk garisan yang warna biru. Untuk garisan yang warna biru, kamu kena tengok simbol ni. Kalau dia dalam keadaan bulat sahaja. Kalau dia dalam keadaan bulat sahaja, dia adalah lagi besar atau lagi kecil. Kalau simbol ni untuk warna hijau, dia ada dot, maksudnya dia adalah lagi besar ataupun lagi kecil. Bila ada dot, dia ada garisan. Okey, habis tu yang pertama. Jadi, mana satu jawapan dia? Okey, untuk yang warna biru, bila dia pandang ke kanan, maksudnya dia lagi besar. Jadi kalau kat sini dia cakap X lagi besar daripada, kamu tengok nombor bawah dia negatif 1. Itu pertama. Yang kedua adalah kita tengok warna hijau kita. Bila dia ada dot, maksudnya dia ada sama dengan dekat belah bawah. Jadi dia pandang kiri. Jadi kita ambil yang ni. Lagi kecil dan sama dengan. Jadi X lagi kecil dan sama dengan apa? 2. Kita tengok bawah dot tu. 2. Jadi kita susun dekat sini negatif 1 X 2. Tu jawapan dia. Jadi jawapan dia dekat sini adalah B. Menjawab ke? Boleh faham? Boleh, cikgu. Jawab, cikgu. Okey, ni cara dia. Semoga jelas. Okey, kita pergi pula kepada 30. Ni dah soalan 30 dah. Dah soalan 30 dah. Alright. Jadi rajah, cikgu dah ada lagi 4 minit. Rajah 4 menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Segi 4 tepat ni apa? Maksudnya nilai dekat kiri sama dengan nilai dekat kanan. Panjang dekat atas sama dengan nilai panjang dekat belah bawah. Okey, habis. Diberi bahawa perimeter KLMN tidak lebih daripada 17 cm. Cikgu tunjuk. Jawapan dia C. Ini jawapan dia C. Okey, jadi cikgu akan tunjukkanlah macam mana dia dapat cikgu. C kita. Ya? Dia lebih, cikgu. KLMN adalah lebih daripada... Okey. Oh, lebih, sorry. KL diberi bahawa KLMN is more than 17. Okey, adalah lebih daripada 17 cm. Sorry. Cikgu pun dah cikgu exhaust. Okey, kurang. Okey. Jadi dekat sini perimeter bermaksud dekat sini kita selesaikan. Perimeter panjang KM iaitu 2X tolak 4 tambah dengan panjang LN
Samalah. Jadi nilai dia sama. Jadi cikgu letak 2 darab dengan 2x tolak M. Sebab dia sama. Kemudian panjang KL sama dengan panjang MN. Cikgu buat 2. 2x tolak 1/2. Sama dengan, lebih kan? Sama dengan 17 cm. Okey. Jadi kita selesaikan macam biasa. Kita buka kurungan 2x darab 2x kita dapat 4x. 2 darab negatif 4 kita dapat negatif 8. 2 darab 2x kita dapat 4x. 2 darab negatif 1/2 kita dapat negatif 1. 17. Kita selesaikan. 4 dengan 4 kita dapat 4 tambah 4 dapat 8x. Tolak 8 tolak 1 kita dapat tolak 9. Okey, habis. Kemudian negatif 9 ni negatif. Dia bukan negatif dekat darab tau. Dia negatif je. Jadi bila dia negatif sahaja pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi kita pun tekan kalkulator 17 tambah 9 kita dapat 26. 17 tambah 9 kita dapat 26. Cikgu ada silap ke? 26 bahagi 8. 3.25. Okey. 2, cikgu cek balik. 2 darab dengan 2x kita dapat 4x. 2 darab negatif 4 kita dapat negatif 8. Okey, betul. 2 darab 2x kita dapat 4x. Betul. 2 darab negatif 1/2. Betul lah. Negatif 1. Lagi besar daripada 17. 4 tambah dengan 4 dapat 8. Negatif 8. Negatif 1. Negatif 9. 17 tambah 9 dapat 26. Apalah, cikgu buat je lah. Okey, jadi dekat sini kita ada 8. 8 pindah ke sebelah. Dia jadi 26 bahagi dengan 8. Dia jadi 3.25. Jadi 3.25. Jadi bila X lagi besar daripada 3.25. Dekat sini kita kena ambil yang memuaskan. Yang memuaskan. Contoh kalau cikgu cakap X lagi besar daripada 2. Kalau cikgu cakap X lagi besar daripada 2. Nilai X cikgu bermula dengan nombor 3. Jadi dia tak boleh lah. Dia 3.25. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey. Soalan ni ralat ke? Maka penyelesaian bagi X. Kejap Patut. Jawapan dia A. Jawapan dia A. Jawapan dia A. X lagi besar daripada 4. Maksudnya dia mula dengan 5. Ini mula dengan 4. Ini mula dengan 2. Jadi jawapan yang paling tepat dia adalah A lah. Jawapan dia adalah A lah. Jawapan dia adalah A. Sebab apa? Sebab 3.25 ada dalam A dengan B sebenarnya. Ada dalam A dengan B. Dia beri bahawa perimeter KLMN lebih daripada 17 cm. Soalan ni ralat lah. Jadi jawapan dia adalah antara 2 A dan B. Sebab apa? Sebab 3.25 boleh jadi dalam X lagi besar daripada 2. Dan boleh jadi dalam B, X lagi besar dan sama dengan 2. Sorry, soalan ni adalah ralat sedikit. Tapi jelas ke cara cikgu selesaikan tu? Boleh faham? Boleh cikgu. Kesilapan error sikit. Okey, jadi kita dah jawab 30 soalan. Kita tak sempat jawab lagi 10 soalan. Jadi semoga penjelasan-penjelasan daripada cikgu ni dapat bantu kamu untuk refresh balik benda-benda penting yang ada dalam bab 5 dengan bab 6. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni.